أستغفر الله إن الله كان توابا 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله. الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا صدق الله العظيم. Demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah sebanyak-banyaknya dalam masa susah dan senang. Dan pada masa orang-orang yang beriman melihat tentera Ahzab, berkatalah mereka, inilah yang telah dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kami. Dan benarlah apa yang telah dijanjikan Allah dan Rasulnya. Dan angkatan tentera musuh yang mereka lihat itu tidak memberi sebarang kesan kepada mereka, selain daripada menambahkan iman dan penyerahan diri mereka bulat-bulat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara orang-orang yang beriman itu, ada yang bersikap benar menunaikan apa yang telah dijanjikan kepada Allah untuk berjuang membela Islam. Maka di antara mereka ada yang telah selesai menjalankan janjinya itu, lalu gugur syahid. Dan di antaranya ada yang menunggu giliran. Dan mereka pula tidak mengubah apa yang mereka janjikan itu sedikit pun. Berlakunya demikian supaya Allah membalas orang-orang yang benar sebabkan kebenaran mereka.
dan menyeksa orang-orang yang munafik jika ia kehendaki, atau ia menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Dan Allah telah menghalau kembali angkatan tentera orang-orang kafir itu ke tempat masing-masing dengan keadaan mereka geram marah kerana gagal dan hampa. Mereka tidak mendapat sebarang keuntungan. Dan Allah selamatkan orang-orang yang beriman dari bencana menghadapi peperangan itu. Dan ingatlah adalah Allah Maha Kuat lagi Maha Kuasa. Dan ia menurunkan golongan ahli kitab kaum Yahudi yang membantu tentera musuh itu dari benteng-benteng mereka, menyerah diri setelah diisikannya hati mereka dengan perasaan gerun. Lalu mereka diadili dan dijatuhkan hukuman. Sebahagian di antaranya kamu bunuh dan sebahagian lagi kamu tawan. Dan ia menjadikan kamu mewarisi tanah-tanah dan rumah-rumah serta harta benda mereka. Juga tanah-tanah di negeri lain yang belum kamu menjejakinya. Dan ingatlah, adalah Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah Al-Ahzab. Surah yang ke-33 pada juzuk yang ke-21. Pada ayat yang ke-21 sehingga ayat 27. Sebagaimana kita nyatakan semalam, bermula ayat 9 sehingga ayat 27 ialah pengkisahan tentang peperangan Ahzab dan juga tentang peperangan Bani Quraizah, di mana tentera bersekutu yang menghimpunkan bala tentera seramai 15,000 orang. Kita dah sebut ada 3 riwayat, ada yang menyatakan 10,000, 12,000 dan 15,000. Dan kita membilangnya dengan jumlah tentera Quraisy 4,000 orang, dengan kabilah Ghatafan, dicampur pengkhianatan Bani Quraizah yang tinggal di bumi Madinah, yang jumlah mereka beribu orang. Maka kepungan daripada luar dan daripada dalam. Kepungan yang hampir sebulan. Lebih daripada 25 hari. Bila Bani Nadir yang diketuai oleh Huyai bin Akhtab yang menghasut orang-orang Quraisy, menghasut kabilah Ghatafan untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghancurkan Madinah. Kerana mereka dihalau dahulu Bani Nadir. Dan mereka menghasut Yahudi Quraizah supaya khianat. Walaupun asalnya Yahudi Quraizah dia tak nak khianat. Dia kata Muhammad itu orang yang benar dalam perjanjian. Dia tak akan aniayakan. Tetapi Huyai bin Akhtab kata, ini peluang untuk kita habisi semua mereka. Lalu berpakatlah dari luar dan dalam. Hasil satu gerakan oleh Yahudi Bani Nadir yang memuji orang Quraisy dan meletakkan janji setia untuk menolong, membantu. Menghasut kabilah-kabilah Arab yang lain. Yang berakhir dengan terbentuknya satu kelompok paling besar. Daripada suku Quraisy, daripada Ghatafan, daripada Banu Asad, daripada Banu Amir, daripada Banu Sulaim, daripada Banu Nadir, dan juga daripada Banu Quraizah, yang merupakan satu jumlah dan satu penyatuan paling besar. Ini dikira sebagai suatu kesepakatan yang paling besar dalam sejarah peperangan waktu itu. Sedangkan umat Islam bersendirian, tidak disokong oleh mana-mana kabilah. Bahkan ada kabilah yang dahulunya berjanji untuk membantu Rasulullah, itu kabilah Banu Harithah, pun akhirnya menunjukkan rasa takut mereka. Benar-benar orang beriman bersendirian dengan semangat yang ada pada Nabi SAW. Rasulullah menunjukkan semangat yang kental dan kuat. Tidak mengalah dan tidak berunduk. Bahkan Rasulullah turut menggali parit. Sehingga menjadikan seluruh badan Rasulullah berdebu. Rasulullah menggali parit. Habis debu pada badan Nabi SAW. Nabi terlibat sama. Bukan sekadar sahabat-sahabat yang lain yang telah kita ceritakan semalam, iaitu
parit yang digali sepanjang 12 km. Sedalam 5 meter. Setengah menyatakan lebih pada itu. Sehinggalah 10 meter. Yang selebar seumpamanya. Yang memakan masa selama 2 minggu. Sehingga dek sibuk gali parit, mereka tak boleh balik rumah. Bahkan kadang-kadang sehingga matahari terbenam, barulah mereka boleh solat. Itulah solat qada pertama yang berlaku pada sejarah Islam. Sehingga orang Islam marah kepada orang kafir yang menyebabkan mereka terlepas waktu solat. Sebab mereka kena terus menggali, tak boleh lewat. Sehingga terbenam matahari. Maka kata Nabi SAW, sebagaimana mereka menyibukkan kita daripada solat, Allah akan memenuhi rumah mereka dengan api. Allah akan memenuhi rumah mereka dengan kebinasaan. Dan kubur mereka dengan api. Mala Allahu buyutahum wa kuburahum nara, kata Rasulullah. Sebab mereka, kerana mereka yang datang mengancam negara kita, menyibukkan kita sampai kita terlepas solat. Sebab nak berhadapan dengan musuh. Moga Allah penuhi rumah mereka, kubur mereka dengan api neraka. Ini doa Nabi SAW. Maka ketika umat Islam berada dalam keadaan begitu ketara, sehingga hampir sebulan dikepung, Nabi SAW sentiasa bermunajat, meminta pertolongan kepada Allah SWT supaya diberikan kemenangan sebagaimana kita ceritakan, sehingga datang berita kemenangan. Dan Rasulullah SAW ketika mana ingin mengurangkan tekanan kepungan, waktu umat Islam dikepung, macam mana nak kurangkan kepungan? Lalu Nabi panggil beberapa orang sahabat. Sa'ad bin Mu'az dan Sa'ad bin Ubadah, yang mewakili Aus dan Khazraj. Dia kata apa kata? Kita tawarkan kepada Bani Ghatafan supaya tarik diri daripada tentera Ahzab. Dengan kita memberikan 2/3 hasil Madinah pada mereka. Ini kebun-kebun kita. Yang bila kita petik buah-buah kurma, 2/3 kita beri pada dia. Tak apalah. Asalkan kepungan ini dilonggarkan. Kita pakat. Kita tawarkan kepada Ghatafan. Kami beri kepada kamu 2/3 hasil Madinah dengan syarat kamu keluar daripada kelompok Ahzab. Supaya satu strategi Rasulullah memecah belahkan mereka. Tawarkan. Macam angin tawar jawatan lah sikit. Lalu kata Sa'ad bin Mu'az, ya Rasulullah, apakah ini wahyu Allah yang suruh buat macam tu? Ataupun apakah ini perintahmu? Ataupun kerana kamu kasihankan kami? Kata Sa'ad bin Mu'az, apakah ini wahyu? Kalau wahyu kami tak lawan. Apakah ini kata-katamu ya Rasulullah? Kami juga tak lawan. Atau ini sekadar kerana kasihankan kami sebab dikepung lama macam ni? Siapa orang Islam nak pergi berak pun takut. Dan orang-orang munafik memainkan sentimen ini. Muhammad kata kita akan menguasai Rondang Parsi. Nak pergi berak pun takut. Waktu itu, dek bimbang kepungan musuh. Kerana peperangan dia tak berlaku secara berhadapan, melainkan dengan pertukaran panah memanah. Panah memanah yang berlaku di antara orang Islam. Ada satu peperangan kecil yang kita akan ceritakan nanti. Antara Ali bin Abi Thalib dengan Amr bin Hud. Berlaku peperangan kerana dia berjaya memecahkan kepungan. Yang berakhir dengan umat Islam gugur syahid 7 orang. Musyrikin Mekah mati 4 orang. Dan Ali berjaya membunuh Amr bin Hud. Berjaya membunuhnya yang menjadikan kawan-kawan atau tentera-tentera berkuda yang juga diikuti oleh Ikrimah bin Abi Jahal waktu itu. Nadar bin Al-Khattab yang bertempiran lari kerana melihat kekuatan umat Islam waktu itu. Maka dalam rundingan tersebut, Rasulullah cadangkan rundingan ini. Tak apa. Kita bayar 2/3 hasil Madinah asalkan Ghatafan tarik diri. Kita akan cakap tadi. Lalu kata Sa'ad bin Mu'az, apakah ini perintah Allah? Atau perintahmu? Atau ini kerana kesihankan kami? Lalu kata Rasul, aku lakukan kerana kesian pada kamu. Ya kalau ikut aku perang je lah. Tapi kerana kesian bimbang. Kerana seorang pemimpin, dia perlu melihat kepada kekuatan rakyat dia. Kerana sifat rahmat. Lalu kata Sa'ad bin Mu'az, ya Rasulullah, kami tidak izinkan untuk diberikan sedikit pun daripada hasil Madinah melainkan perang dan pedang. Tak akan. Sebiji kurma pun kami takkan bagi. Perang tetap perang. Lalu kata Rasul, kalau begitu kita perang.
Kerana Rasulullah SAW akan mengambil kira semangat sahabat. Rasulullah memang semangat lama dah. Nabi sentiasa bersemangat. Nabi tak luntur semangat. Tapi bimbang-bimbang sahabat tak boleh bawa semangat Rasulullah. Bimbang. Kerana ini sifat para pemimpin punya belas kasihan kepada orang bawahannya. Bagaimana Allah sebut dalam Al-Quran. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang rasul di kalangan kamu yang merasa berat dengan apa yang menimpa kamu, yang sentiasa inginkan kebaikan padamu dan amat pemaaf dan amat penyayang pada kamu. Kerana Rasul takut sahabat tak mampu nak tahan kepungan ini. Kerana ia sudah pun berlangsung hampir sebulan. Maka sebagai jalan keluar yang paling rendah darurat ialah umpang Bani Ghatafan dengan sebahagian hasil Madinah. Biar mereka berunduk. Supaya jumlah mereka sedikit. Maka ini menjadikan orang Islam lebih kuat. Kerana itulah Allah Ta'ala turunkan ayat ini yang kita bacakan. Bermula ayat 21, Allah berfirman. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni dalam perjuangan, dalam kesungguhan, dalam keberanian, dalam ketabahan, dalam pengorbanan, maka kamu kena ikut Nabi SAW. Kita tahu Rasulullah paling berani. Rasulullah paling suka berkorban. Nabi SAW benteng utama kepada Islam dan umat Islam. Maka Allah perintahkan orang beriman supaya ikut cara perjuangan Rasulullah. Cara pengorbanan Rasulullah SAW. Cara keberanian Rasulullah SAW. Semua benda kena ikut baginda SAW. Lalu kata Allah Ta'ala, liman kana yarjullah, bagi siapa yang benar-benar beriman pada Allah dan mengharapkan pahala, balasan, kedudukan, darjat syurga di sisi Allah, wal yaumal akhir, dan mengharapkan kemuliaan pada hari akhirat kelak, wa dzakarallaha katsira, yang ingin menjadikan kehidupannya senantiasa mengingati Allah banyak-banyak. Ayat ini kata ulama, perintah Allah Ta'ala kepada orang beriman supaya dalam perang Ahzab ikut segala tata cara, tata kata dan apa saja arahan Nabi SAW. Belajar daripada kekalan Uhud. Jangan duk lawat. Apa yang Nabi kata, apa yang Nabi cakap, apa yang Nabi buat, semua ikut. Kerana Rasulullah adalah contoh kemenangan. Siapa nak menang, maka Rasulullah contoh dia. Siapa nak kalah, maka dia membelakangi Nabi SAW. Dan ini satu pengisyaran pada umat Islam sendiri. Umat Islam yang nak menang, maka Rasulullah perlu jadi ikon mereka. Kalau mereka nak gagal, mereka akan membelakangi Nabi SAW. Maka dalam perang Uhud, dalam perang Khandaq, ini perang yang paling besar. Perang yang menyaksikan umat Islam berada dalam himpitan yang kuat. Tetapi Allah ajar orang beriman jalan keluar pada setiap kesempitan. Itu ikut Rasulullah. Maka ayat ini juga kata para ulama, kita kadang-kadang dalam hidup berada dalam kemuncak kesusahan. Kita dalam hidup kemuncak tekanan. Kita kadang-kadang dalam kehidupan ini berada dalam kemuncak kesusahan. Semua orang akan menghadapinya. Maka bagaimana menghadapi kemuncak kesusahan, kesukaran, kedukecitaan, kesedihan? Maka Rasulullah. Jawabnya ialah Rasulullah SAW. Kerana itu orang yang mengikuti Rasulullah SAW, maka dia angkat segala musibah. Diringankan segala bebanannya. Maka Allah sebut benda ni dalam surah Ahzab. Kenapa tak sebut surah lain, dia sebut surah Ahzab? Kerana surah ketika mana umat Islam rasa habis dah kali ni. Orang munafik dah main provokasi. Macam ni, tak ada apa dah kita. Balik rumah masing-masing lah. Orang-orang musyrik Mekah juga yakin menang. Yang Allah sebut, وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. Kamu ketika itu wasangka yang pelbagai. Segelintir kamu tetap berpegang teguh dengan janji Allah. Menang. Sebagian kamu mula memainkan provokasi melemahkan semangat. Sebagian kamu beri alasan macam-macam. Sebagian kamu berundur. Lemah iman dan ragu dengan kemenangan Islam. Maka jawapan Allah Ta'ala kepada situasi ini ialah mengikuti Rasulullah SAW. Kata kita dalam hidup macam tu kadang-kadang bila kita rasa payah menang, lalu kita gadaikan prinsip. Prinsip agama kita. Halal haram dosa pahala. Dah payah sangat nak dapat kerja halal, akhir kerja haram. Kadang-kadang berlaku pada sebagian umat Islam. Dah payah sangat kita cakap betul, cakap bohong dah. Dah payah sangat kita buat tu ataupun kita katakan
Kalau tak ikut cara dia rasuah ke, cara dia dengan langgar perintah Allah, macam tak dapat benda ni. Maka Allah ingatkan kita. Rasulullah ialah kemenangan kami. Hidup kita kat dunia, hidup kita kat akhirat, Rasulullah ialah kemenangan kita. Senang kita, susah kita, kemenangan kita pada kehidupan Nabi SAW. Yang ni dengan ikut Rasulullah. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, sesudah menyuruh orang beriman menjadikan Rasulullah sebagai contoh. Lalu Allah menerangkan bagaimana sifat orang beriman yang sebenar. Walamma ra'al mu'minun al-ahzab. Ketika mana orang beriman yang sebenar melihat tentera bersekutu. Tuan-tuan mereka lihat berkebuk datang ni. Dengan unta yang beribu, dengan kuda yang beribu. Dengan tentera yang beribu. Kemah-kemah, suara hiruk-piruk, suara hiruk-pikuk. Suara-suara tentera musuh. Mereka tengok tidak langsung menjejaskan mereka atau menambahkan rasa takut mereka. Orang beriman, kata Allah yang sebenar, bila melihat tentera Ahzab, mereka berkata, hadza ma wa'adana Allah wa rasul. Inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul. Dan benarlah janji Allah dan Rasul. Apa maksud inilah janji Allah dan Rasul? Kata para ulama tafsir, ketika mana orang beriman yang sebenar melihat tentera musuh, mereka ingin melihat bahawa apa yang dijanjikan oleh Allah, bahawa mereka akan diuji dalam keimanan mereka. Iman mesti diuji untuk melihatkan ketangguhan iman. Sebagaimana Allah sebut dalam ayat yang banyak. Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kamu menyangka kamu akan masuk syurga sedangkan belum datang ujian sebagaimana datang sebelum kamu? Mereka ini diuji dengan kesusahan, dengan kepayahan, digoncangkan sehingga Rasul dan orang beriman berkata sesama mereka, bilakah pertolongan Allah? Ketahuilah pertolongan Allah itu dekat. Dan ayat yang lain, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu menyangka bahawa dengan berkata kami beriman, mereka dibiarkan tanpa diuji? Maka orang beriman waktu itu bila lihat tentera Ahzab, inilah sebenarnya ujian Allah. Ini betul ujian Allah. Allah mendatangkan ujian ini bagi menguji keimanan kita. Ini benar janji Allah dan Rasul. Jadi orang beriman melihat ujian itu sebagai tanda benarnya iman mereka. Kerana Allah Ta'ala tidak akan mendatangkan pahala besar, melainkan ujian itu besar. Inna azamal jaza ma'a'azamil bala. Sesungguhnya pahala yang besar datang daripada ujian yang besar. Wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan Allah bila menyintai satu kaum akan uji mereka. Maka orang beriman melihat ini ujian Allah untuk menandakan kasih sayang. Lalu apa kata Allah tentang sikap mereka? Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Tidak pernah mereka rasa takut bahawa iman mereka bertambah. Dia percaya inilah dia ujian Allah. Dan penyerahan pada Allah. Sebab kemuncak ujian Allah, kita akan rasakan bahawa tak ada lagi benda yang kita boleh tolong melainkan penyerahan pada Allah. Kalau kita rasa duit ada lagi, rasa gagah tu boleh lagi, bila kita rasa kawan ramai lagi, maka ketika itu belum datang pertolongan Allah. Ketika mana kita rasa semua benda yang kita ada dah tak boleh buat apa-apa, maka waktu itu barulah datang penyerahan benar-benar pada Allah. Tasliman. Kemudian Allah Ta'ala menyebut tentang sifat orang beriman. Minal mu'minin, di kalangan orang beriman itu. Rijalun, pahlawan-pahlawan. Lelaki-lelaki. Sadaku ma'ahadullah alaih. Yang benar janjinya dengan Allah. Faminhum man qadha nahbah. Di kalangan mereka ada yang gugur syahid. Di kalangan mereka ada yang menanti untuk syahid. Mereka tak ubah janji mereka. Ayat ini turun sebagaimana diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Anas, bapa saudaraku yang bernama Anas bin Nadar tidak hadir peperangan Badar. Maka dia rasa menyesal. Sebab perang Badar asalnya bukan perang. Maka Rasulullah SAW pun tak paksa semua pergi. Maka Anas bin Nadar waktu itu dia terlepas pandang dan tak pergi bersama Rasulullah. Maka dia menyesal. Lalu dia berkata, kalau sekiranya ada lagi perang,
Nescaya Allah akan tunjukkan apa yang akan aku lakukan. Janji dia, aku akan berjuang sungguh-sungguh. Lalu kata Anas bin Malik, maka datang perang Uhud. Ketika mana datang perang Uhud, maka Anas bin Nadhr, pak saudara pada Anas bin Malik, dia menunjukkan benar-benar kepahlawanannya. Ketika mana dia bergerak untuk merempuh musuh, dia bertemu dengan sahabat bernama Sa'ad bin Mu'az. Jumpa Sa'ad bin Mu'az yang merupakan sahabat Rasulullah yang syahid dalam peperangan Khandaq. Dia kata, wahai Aba Amri, panggilan pada Sa'ad bin Mu'az. Ketika mana Sa'ad bin Mu'az berkata kepada Anas bin Nadhr, wahai Aba Amri, aina, nak ke mana ni? Lalu kata dia, wahan lirihil jannah, inni la ajiduhu duna Uhudin. Aku sekarang sedang mencium bau syurga yang ada dekat gunung Uhud. Dia tanya nak ke mana ni? Aku sedang cium bau syurga yang sedang berada dekat dengan gunung Uhud. Maka dia pun memerangi musuh sehinggalah dia terbunuh syahid dan di badannya lebih 60 kesang tikaman. Anas bin Nadhr benar-benar membuktikan. Dia janji dia akan perang sungguh, maka digugur syahid. Maka Allah turunkan ayat ini. Di kalangan orang beriman, ada yang benar janji. Di kalangan mereka ada yang dah gugur syahid, ini Anas bin Nadhr. Dan di kalangan mereka, yakni sahabat-sahabat perang Khandaq, yang sedang menanti syahid, mereka tak ubah janji mereka. Mereka akan lawan sampai syahid. Inilah semangat orang beriman dalam peperangan Khandaq. Allah memujinya. Kemudian Allah berkata, liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim, untuk Allah memberikan balasan kepada orang yang benar-benar niat dan azam mereka untuk berjuang menjaga Islam dengan kebenaran mereka. Wa yu'adzibal munafiqin, dan untuk Allah azab kepada orang munafikin yang berpura-pura. Pura-pura bersama Islam. Ketika mana gali parit, orang munafikin ni dia pura-pura buat lembek ni masih gali parit. Kerja tu macam tak buat tapi nak tunjuk buat. Bila ada orang Islam minta izin Rasulullah kerana satu hajat, maka Rasulullah izinkan. Maka orang munafik ngekor belakang. Orang beriman tadi yang minta izin balik semula gali parit, orang munafik senyap di rumah. Begitu mereka, sikap mereka. Lalu kata Allah, orang yang benar kami akan beri pahala. Manakala orang yang berbohong di kalangan orang munafik ini, sama ada kami mengazabkan mereka atau kami akan menerima taubat mereka. Innallaha kana ghafurar rahima, kerana Allah itu pengampun lagi Maha Penyayang. Wa raddallahu alladhina kafaru bighaizihim lam yanalu khaira. Allah Taala kata, kami akan hantar pulang semua orang yang mengepung kamu wahai Muhammad ke negeri mereka tanpa mereka mendapat apa-apa pun mereka nak. Orang musyrik Mekah yang kepung Nabi SAW. Allah beritahu kepada Rasulullah, raddallahu alladhina kafaru, kami akan halau mereka keluar daripada Madinah. Lam yanalu khaira, mereka tak dapat apa yang mereka hajat. Perang tak boleh berlaku, mereka pun tak boleh menang. Bukan apa berlaku yang kita sebut semalam, ribut yang kuat yang mengangkat puyuk belanga mereka berterbangan, bukan kemah-kemah mereka. Malaikat turun lalu mencabut kemah-kemah mereka dan melaungkan takbir. Sepakat ulama dalam peperangan Khandaq malaikat tak perang. Adapun perang Badar, perang Uhud malaikat perang. Tapi dalam peperangan Khandaq malaikat ni turun. Turun untuk memberikan semangat kepada orang Islam. Sebab kita perang Khandaq ni tak berlaku perang, dia berlaku cuma kepungan. Dan berakhir dengan habis kepungan. Pulang dengan sia-sia. Dengan jatuh semangat mereka. Kerana kegagalan, reputasi mereka habis. Kerana mereka mengumpulkan bala tentera besar tapi gagal. Sebenarnya tanah Arab, kabilah Arab semua melihat mereka ni jatuh maknawiyat. Jatuh dia punya moral mereka. Sedangkan orang Islam terangkat moral mereka. Dalam peperangan Khandaq ini. Malaikat turun tapi tak perang. Apa yang malaikat buat? Malaikat bertakbir. Sehingga kedengaran takbir yang kuat sehingga menggerungkan. Musuh menyangka orang Islam ramai pada mereka. Dengan takbir malaikat. Dan malaikat mencabut khemah-khemah mereka. Sehingga berterbangan selain daripada angin yang kuat. Menerbangkan semua puyuk belanga mereka, melepaskan seluruh senjata dan juga kenderaan-kenderaan mereka. Kata Allah, waraddallahu alladhina kafaru bighaizihim. Lalu kami halau keluar musyrikin Mekah daripada Madinah dengan rasa marah mereka. Marahlah sebab tak boleh buat apa-apa. Sebab gagal dalam kepungan. Lam yanalu khaira, dan tak dapat apa-apa pun kebaikan dalam peperangan tersebut. Wa kafallahu almu'minuna alqital. Maka Allah memelihara orang beriman daripada perang. Tak berlaku perang tapi menang.
Ini antara pertolongan Allah. Kenapa tak berlaku perang lalu menang? Kerana Allah mencampakkan rasa gerung dan takut. Bila ribut datang, mata mereka tak boleh buka. Dengan angin yang sejuk. Lalu mereka semua berkata, Ar-Rahil, Ar-Rahil, balik, balik, balik. Kerana mereka mengetahui ini syarat tak baik. Syarat yang tidak baik. Maka mereka terhina dengan seolah-olah mereka dihalau dalam peperangan ini. Kerana itu kata Allah Subhanahu Wa Taala bahawa Allah menyelamatkan orang beriman daripada perang. Maka tak ada peperangan. Melainkan saya sebut kisah bila beberapa pemimpin Quraisy yang menceroboh, yang akhirnya bertemu dengan tentera Sayyidina Ali, berlaku peperangan, dan Sayyidina Ali berjaya membunuh ketua mereka, dan lain bertempiaran lagi, dan sebagian sahabat lain terkena panah-panah yang dihujani dari jauh, yang menjadikan 7 orang Islam gugur syahid. Termasuk Sa'ad bin Mu'az yang terkena pada tangannya, pada nadinya. Namun dia tak mati ketika itu, melainkan selepas peperangan Bani Quraisyah. Beberapa hari selepas itu. Jumlah sahabat yang syahid 7, musyrikin Mekah mati 4 orang. Dan peperangan itu tamat tanpa berlaku peperangan besar. Kemudian kata Allah, wa anzala alladhina zaharuhum min ahli kitab. Dan Allah Ta'ala mengalahkan orang-orang yang membantu mereka di kalangan ahli kitab, yakni Bani Quraisyah. Min sayasihim, mereka sendiri keluar daripada benteng-benteng mereka. Sayasi, kerana Yahudi terkenal dengan negara yang memang suka buat benteng. Orang Yahudi sejak dulu, kerana mereka ni duk sayang nyawa lebih pada lain. Mereka tak akan bina perkampungan, melainkan mereka bina benteng-benteng besar. Hatta hari ni di Palestin, mereka bina benteng-benteng besar. Pagar-pagar besar, tembok-tembok besar. Mereka keliling dengan senjata. Tak ada negara macam tu. Kan nak tunjuk betapa hilangnya dalam hati mereka rasa aman. Walau mereka ada negara, tapi negara tidak berdaulat. Negara yang tak rasa aman. Serakyat mereka perlu dipagari dengan tembok-tembok yang besar. Tak ada negara macam tu. Walaupun kita dengar ada negara dia tak aman sekian-sekian, dia keliling dia tak ada tembok-tembok. Macam biasa. Tapi Yahudi, mereka bina tembok. Sejak dulu Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraisyah. Sehingga hari ini, mereka tidak akan berada pada tempat terbuka. Melainkan mereka berada dalam tembok. Setengah ulama menafsirkan makna tembok bukan sekadar tembok zahir. Termasuk dengan bernaung di bawah kuasa-kuasa besar. Tuan-tuan 5 kuasa veto dunia, semua sokong mereka. Perancis, Britain, Amerika, Rusia, China. Ketika mana pembentukan negara haram tahun 1948, semua sokong. Negara-negara ini veto, menggunakan veto mereka untuk menyokong pembentukan negara haram Yahudi. Dan ini disebut oleh ulama sebagai benteng mereka. Sebab itu mereka gunakan benda ni. Bila orang nak usik je Yahudi, mereka pun bunyi. Britain pun bunyi. Ni Rusia pun bunyi. Semua bunyi-bunyi belaka. Benteng-benteng mereka. Umpama anak kecil yang ajak anak lain bergaduh tapi duduk belakang ayah mereka. Tapi ajak gaduh belakang. Lepas tu belakang mak dia. Tu belakang pak saudara dia. Tapi ajak budak lain gaduh. Jenis Yahudi. Maka kata Allah, dalam ketika mana musyrikin Mekah gagal dalam kepungan, Yahudi Quraisyah mula takut. Mereka mula bersendirian di kota Madinah. Permintaan mereka supaya musyrikin Mekah hantar pemimpin-pemimpin Quraisy supaya tak lari. Bila berlaku apa-apa gagal. Akhirnya mereka mengetahui mereka tak boleh lawan tentera Rasulullah. Rasulullah kepung mereka selama 25 hari. Kepung. Setiap kali kepung, takut mereka bertambah. Walau dalam tu banyak makanan, banyak minuman, tapi Allah datangkan kemenangan melalui rasa takut. Takut yang bertambah. Akhirnya Rasulullah tak perlu nak robekkan benteng mereka, mereka turun sendiri. Ini yang disebut oleh Allah dalam ayat ini. Wa anzalal ladzina zaharuhum min ahli kitab min sayasihim. Kami jadikan mereka turun daripada benteng-benteng mereka. Itu ahli kitab yang membantu musyrikin Mekah. Wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b. Kami campakkan dalam hati mereka rasa takut. Fariqan taqtulun. Dan dengan itu wahai Muhammad, kamu menghukum mereka yang khianat ini dengan membunuh sebahagiannya dan melepaskan sebahagiannya. Ketika mana Rasulullah habis perang Ahzab, lalu Rasul mengarahkan tenteranya, bila malaikat turun beritahu pada Nabi SAW, jangan rehat lagi. Tapi kamu semua kena pergi ke Bani Quraisyah untuk memerangi mereka. Malaikat Jibril AS turun lalu menyuruh orang beriman supaya terus menyerang Bani Quraisyah. Dalam hadis,
dia ceritakan bahawa Jibril datang jumpa Rasulullah lalu berkata, Innallaha tabaraka wa ta'ala ya'muruka an tanhadha ila Bani Quraidah. Sesungguhnya Allah perintahkan kamu untuk bangun serang Bani Quraidah. Lalu Rasulullah pun bangun dengan segera. Tak bangun lama-lama, dengan segera, dan menyuruh semua orang beriman supaya bergerak ke Bani Quraidah. Bani Quraidah kedudukannya di bawah Madinah. Yang kepungan tu di atas. Semua bergerak ke bawah. Dan dia kedudukannya beberapa kilometer daripada kota Madinah. Demikian itu berlaku selepas solat asar. Lepas solat asar. Artinya berita kemenangan kita dah sebut hari Rabu. Iaitu selepas Zuhur menghampiri asar. Maka Islam dah solat Zuhur. Ke asar datang berita kemenangan. Kepungan hilang, habis. Maka ketika mana masuk waktu asar, orang Islam belum sembahyang asar. Jibril datang, bangun sekarang, pergi serang Quraidah. Lalu Rasulullah berkata pada sahabat, La yusalliyanna ahadum minkumul as illa fi Bani Quraidah. Jangan seorang pun sembahyang asar lagi. Seorang pun tak dibenarkan sembahyang asar. Melainkan bila kita sampai kepada Bani Quraidah. Para sahabat ada dua kelompok. Ketika mana mendengar arahan Rasulullah. Ada yang memahaminya dengan maksud bahawa apa pun kita kena segera dekat Bani Quraidah sembahyang kat sana. Tak boleh sembahyang kat lain. Sebagian sahabat pula memahami maksud kata-kata Rasulullah. Maksudnya Nabi nak suruh cepat. Jangan sembahyang lagi asar, main cepat-cepat lah. Maka ada sahabat yang sembahyang dulu. Ada sahabat mereka tak sembahyang, mereka sampai maghrib dekat Bani Quraidah. Tujuan Rasul nak suruh segera, jangan terlambat. Sebab bila kita sembahyang kan ada jenis lambat. Ambil air sembahyang dulu, nak bersolek dulu, mau sejam. Lambatlah solat. Ada yang jenis solat cepat. Dah ada wuduk nak solat. Jadi sahabat yang jenis kaki cepat, mereka solat dulu. Kata-kata mereka maksud kata-kata Rasulullah, jangan solat lambat-lambat, solat cepat. Sebab bila solat tu sebagainya mungkin agak lambat. Dan sebahagian sahabat lagi memahami bahawa tak boleh solat melainkan kat Bani Quraidah. Dan Rasulullah membenarkan dua-dua ijtihad. Ini dalil kepada ijtihad. Kadang-kadang hadis tu satu, tapi beri makna dua. Nabi melarang. Apakah larang tu larangan haram atau larangan tadi bersifat makruh? Sebab itu setiap dalil dia muhtamal. Kali itu berlakunya khilaf di kalangan ulama. Dan khilaf itu satu rahmat. Pemahaman yang berbeza satu rahmat, bukan satu musibah, rahmat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bila menyuruh supaya bersegera, lalu Nabi menyuruh Abdullah ibn Ummi Maktum supaya jaga Madinah. Dan Nabi beri bendera dalam peperangan tersebut kepada Ali bin Abi Talib sehingga mengepung selama 25 malam, dan bila mana lama kepungan akhirnya mereka menyerah diri. Tapi mereka minta satu syarat. Syaratnya ialah mereka akan diadili oleh Sa'ad bin Mu'az, bukan oleh Rasulullah. Ya, kami khianat. Tapi hukuman tu kami tak nak daripada Nabi Muhammad. Sebab mereka tahu mesti kena bunuh. Mesti. Ini pemimpin. Mereka nak Sa'ad bin Mu'az, kan latar belakang Sa'ad bin Mu'az ini ialah kawan mereka zaman jahiliah. Kenalan mereka zaman jahiliah. Jadi dengan harapan, dengan sebab kawan-kawan ni bolehlah negotiate sikit. Lalu Sa'ad, Rasulullah panggil, lalu Rasulullah bersabda, Qumu ila sayyidikum. Semua kena bangun menghormati Sa'ad. Kemana Sa'ad datang berpapah. Dia cedera dia panah. Yang menyebabkan kematian selepas itu. Pada hukum tu dia mati. Maka sahabat-sahabat pun bangun. Ini dalil boleh bangun menghormati orang baik-baik. Rasulullah kata, Qumu ila sayyidikum. Bangun. Menghormati Sa'ad bin Mu'az. Akhirnya sahabat-sahabat bangun. Lalu Nabi SAW menyuruh dia memutuskan hukuman. Lalu kata Sa'ad, wa hukmi nafizun alaihim. Apakah kalau saya hukum memang jadi macam ni? Maksudnya dilaksanakan. Atau masih ada bicara lain? Lalu kata Rasul, na'am. Ya. Kamu hukum itu je kami ikut. Tak kira apa pun. Tak ada kita katakan review balik hukuman. Tak review. Kamu hukum, kami terima. Rasulullah terima kaedah syarat itu. Lalu Sa'ad berkata, Inni ahkumu an tuqtala muqatiluhum wa tusabba zararihim wa amwaluhum. Aku perintahkan, aku hukumkan, kata Sa'ad bin Mu'az, yang berperang di kalangan mereka dibunuh, dan wanita dan kanak-kanak serta harta ditawan dan dirampas. Lalu kata Nabi SAW,
laqad hakamta bi hukmillahi ta'ala min fawqi sab'ati arqi'ah. Wahai Sa'ad, sesungguhnya kamu berhukum dengan hukum yang datang daripada 7 langit. Ini hukum Allah. Allah ilhamkan padanya untuk menunjukkan hakim bila dia berlaku adil, maka hukumannya ialah datang daripada langit juga, kebenaran dari Allah. Hakim tadi. Lalu Nabi SAW pun memerintahkan ada 800 orang lelaki dibunuh. Di kalangan tentera Quraizah yang khianat, 800 orang mereka dipenggal kepala dan ditawan wanita-wanita dan kanak-kanaknya dan diambil hartanya. Dan ini yang disebut oleh Allah Ta'ala, fariqan taqtulun. Sebahagian kamu bunuh dia pengkhianatan, wa ta'siruna fariqa, dan kamu tawan wanita dan kanak-kanak. Dia disebut dalam hukum politik antarabangsa. Dalam politik antarabangsa yang disepakati oleh semua negara, siapa yang mengkhianati negara hukumnya ialah bunuh. Sejak dulu sampai sekarang. Siapa yang khianat negara, apatah lagi khianat itu berlaku ketika perang. Yang khianat memang hukumannya bunuh. Maka Rasulullah SAW bukan sekadar berhukum dengan hukum Allah. Ini hukum yang diterima oleh semua negara. Bukan kita hari ini kita dengar kalau orang jadi SB negara lain pun dihukum bunuh. Minimum penjara seumur hidup. Dipanggil tajassus. Dia terlibat dengan pengintipan pada negara lain. Dia warga negara ni tapi mengintip bagi negara lain. Hukuman minimum ialah penjara seumur hidup. Kalau pun tak bunuh. Melihat mudarat. Supaya tidak ada yang mengkhianati. Dan Yahudi Quraizah menyangka kalau sebelum ini rakan-rakan mereka Bani Nadir yang khianat Rasulullah dalam perang Badar. Dan Bani Qainuqa yang khianat Rasulullah pada perang Badar. Dan Bani Nadir yang khianat Rasulullah dalam perang Uhud. Sebab kedua-dua Yahudi ini waktu khianat Rasulullah, Nabi cuma arahkan halau keluar. Adapun Bani Qainuqa yang khianat memperkecilkan kemenangan Rasulullah dalam perang Badar dengan berkata, perang dengan budak-budak bolehlah menang, cuba perang dengan kami. Bukan sampai peringkat dia cubaan mereka dalam menganiaya umat Islam. Lalu Rasulullah mengarahkan Bani Qainuqa keluar daripada Madinah. Lalu mereka keluar bawa semua harta-harta mereka. Kemudian dalam perang Uhud pula, Bani Nadir menghina kekalahan Rasulullah. Bukan melakukan penganiayaan juga pada orang Islam. Buli orang Islam. Maka Rasulullah juga menghalau mereka. Dan beri syarat yang lebih ketat. Kamu tak boleh bawa harta mereka yang cukup muat atas unta kamu. Tak ada lebih pada itu. Kalau Bani Qainuqa dia keluar semua. Bani Nadir cuma cukup muat. Lalu mereka cabut pintu mereka untuk letak atas belakang unta. Pintu rumah mencabut. Jangan orang Islam ambil. Tapi boleh atas unta je lah. Manakala Bani Quraizah menyangka keturunan mereka Qainuqa dah dihalau, Nadir dah dihalau, yang berhimpun di Khaybar. Lalu kata mereka, kami pasti akan dihalau juga. Tiba-tiba mereka tersilap. Kenapa? Kerana khianat mereka lebih besar pada Qainuqa dan Nadir. Kerana mereka terus bersama dengan musyrikin Mekah dalam tentera sepakat Ahzab. Tanpa mereka sangka, lalu mereka dihukum bunuh. Dan Sa'ad bin Mu'az telah berhukum dengan hukum Allah. Sebenarnya disebut dalam hadis Nabi SAW. Kemudian kata Allah, wa awrathakum ardahum wa diyarahum. Dan dengan tamatnya peperangan ini, Allah mewariskan kepada kamu tanah-tanah mereka. Ini tanah-tanah Yahudi. Akhirnya Madinah semua tanah Yahudi milik orang Islam. Dan negeri-negeri kamu. Dan harta-harta mereka. Dan kamu juga akan mewarisi bumi-bumi yang belum kamu pijak. Ini mukjizat Quran. Allah Ta'ala kata dengan tamatnya peperangan Ahzab, kamu akan menguasai seluruh bumi Madinah. Dan kamu juga akan menguasai bumi lain yang belum lagi kamu pijak. Untuk menunjukkan bahawa umat Islam yang dipimpin oleh Nabi SAW akan menguasai dunia semuanya. Allah dah beritahu, kamu akan menguasai bumi yang belum kamu pijak. Wakanallahu ala kulli syai'in qadira. Dan Allah adalah Allah itu berkuasa melakukan tiap sesuatu. Selepas tamat perang, Rasulullah SAW berkata kepada umat Islam. Rasulullah kata, baru bermula hari ini, lan taghzuwakum Quraisyun ba'da amikum hadha, walakinnakum taghzunahum. Mulai hari ini kata Rasul, orang Quraisy tidak akan berani lagi menyerang kamu. Tetapi kamu pula akan menyerang mereka. Lepas tamatnya perang Khandaq, rasa takut orang Islam sudah habis. Kali ini orang Islam pula yang akan menyerang setiap musuh-musuh mereka. Yang kita sebut semalam,
Jihad dalam Islam terbagi pada dua. Jihad tolak dan jihad difa'. Jihad difa' yang pertahanan diri. Ini waktu orang Islam lemah, maka bertahan. Dan bila mana orang Islam kuat, maka dia panggil jihad tolak. Kita yang kejar musuh. Maka Allah hilangkan ketakutan yang berlaku dalam perang Khandaq. Dan itulah ketakutan terakhir umat Islam dalam perang. Kerana mereka dikepung dengan bala tentera yang besar. Ketakutan itu Allah angkat. Dan Allah berikan keberanian dan juga kemenangan pada mereka. Mereka pula yang akan menyerang negara-negara musuh. Maka ini adalah bila kita lihat daripada kesinambungan ayat 21 sehingga ayat 27 yang Allah sebut apa? Ikut Rasulullah, maka datang kemenangan. Taat Rasulullah, maka datang kemenangan. Dan ikut setiap benda yang dilakukan oleh Rasulullah dalam peperangan, maka kamu akan menang. Sebab itu tuan-tuan kita namakan sirah Nabi. Apa maksud sirah Nabi? Sejarah Nabi. Dalam terjemah Melayu, sejarah. Dia tak sama, kalau kita belajar sejarah dunia, kita panggil tawarikh ataupun tarikh. Kalau subjek lama kan kita panggil, kalau hari ni panggil sejarah Asia Tenggara, sejarah dunia. Zaman dulu dipanggil ilmu tawarikh, ilmu tarikh. Rasulullah ni kita tak panggil ilmu tarikh. Kita tak panggil sejarah Rasulullah. Kita panggil sirah Rasulullah. Apa itu sirah? Daripada sara yasiru. Cara hidup Rasulullah. Kerana sirah Rasulullah bererti kita kena ikut. Sejarah yang kita baca, sejarah Taiwan ke sejarah Hong Kong ke sejarah dunia, itu sejarah untuk kita apa jawab periksa. Tak lebih pada itu. Itu cuma halwa kat telinga. Kita pun hafalah sejarah Athens, Greek, Eridu, Ubay, sekian negara-negara, Sparta, negara-negara yang disebut sebagai negara Akropolis di Greek. Sekadar kita baca seronok je. Tak lebih pada itu. Tapi bila sebut sirah Nabi, dia jadi contoh. Apa pun kita belajar? Cara Rasulullah menghadapi musuh, kita belajar. Cara Rasulullah bersabar dan menentang musuh, kita belajar. Cara Rasulullah membahagikan tentera ni, kita belajar. Maka dengan kita belajar dan kita ikut serta kita contohi, itulah di kekuatan kita. Sebab itu umat Islam kena belajar sirah. Kita belajar sirah. Dalam kitab sirah dan terjemah Melayu banyak. Baca. Yang ringkas sekali kita boleh baca sirah Nurul Yaqin. Kita boleh baca sirah Rasulullah. Yang disebut nama bukunya Durusun wa Ibar. Siratul Nabi Durusun wa Ibar. Sejarah Rasulullah, pengajaran dan iktibar. Boleh baca yang Dr. Ramadan Buti buat sirah Nabi. Atau dikenal sebagai fiqhus sirah. Boleh baca fiqhul haraki oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Boleh baca banyak fiqh sirah. Sebab apa? Orang yang mahir fiqh sirah, dia tahu bagaimana lencongan musuh. Dan kerenah musuh, tipu daya musuh. Dan bila kita ikut cara sirah, kita diberkati cara berjuang kita. Ikut sirah Rasulullah. Bahkan kita dalam rumah tangga pun ikut sirah Rasulullah. Rasulullah, ini sebut sirah. Semua perjalanan hidup Rasulullah dari A sampai Z yang menjadi contoh tauladan, kalau kita ikut, ia kemenangan. Baik aspek rumah tangga, aspek ekonomi, aspek peperangan, aspek politik, aspek sosial, aspek perniagaannya, aspek ahwal syakhsiyah, kekeluargaannya. Semua ini membawa kepada kemenangan dan ketenangan dalam penyelesaian. Kita tuan-tuan bila ada masalah nak selesai. Tapi sebagai besar penyelesaian dia tak bawa ketenangan. Dia tetap rasa menyesal juga. Penyelesaian tu macam tak habis. Kita nak penyelesaian yang bawa kepada ketenangan. Selesai benda tu dan kita tenang. Bukan nak selesai tapi masih umpama kita sebut rumah dah siap, pahat masih berbunyi. Maknanya selesai dah tapi tak puas hati lagi. Maka dengan ikut sirah Rasulullah, bukan sekadar jalan penyelesaian tapi jalan ketenangan. Ini yang dipelajari oleh semua orang-orang yang ingin menguasai dunia dan ingin menguasai akhirat. Jadi kita jangan pandang rendah sirah Rasulullah. Jangan pejam mata, jangan buka mata sebelah. Baca, cari buku tu, baca. Satu persatu sirah Rasulullah kan disumber kekuatan, disumber pedoman dalam apa pun isu yang kita hadapi. Dalam negara kita, dalam dunia kita, dalam kehidupan kita. Dalam rumah tangga, bahkan dalam semua aspek kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.